Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kita sambung kuliah kita dengan mapping to the K-map. So, okay, hari ini kita akan mulakan dulu dengan 4 input K-map. 4 input K-map. So, ada A, B, C, D. Okay, dia punya input adalah A, B, C, D. So, okay, saya dah terangkan sebelum ni bagaimana susunan untuk K-map untuk 4 input K-map. So, 00, 01, 11 dan 10. Sama juga untuk bahagian C dengan D, 00, 01, 11, 10. Okey. Kenapa kenapa K-map susunan dia tak mengikut urutan binary yang betul. Kalau ikut binary yang betul 00, 01, 10 dan 11. Tapi dalam K-map adalah 00, 01, 11 dan 10. Okey, so ini okey, saya buat K-map ni. So ini ya, A, B, C, D. So sebenarnya antara 00 dengan 01 ni dia adalah bersebelahan, dia bersambung. Senang kata dia bersambung, dia bersebelahan. Contohnya kalau untuk 00 dengan 01, okey dia ada ini dia punya. Okey, yang bersambung ni lah. Kalau untuk 01 dengan 11 ini yang buatkan dia bersambung. Okey, kalau untuk 11 dengan 10 adalah yang ni. So kalau untuk 10 dia bersambung dengan 00. So sebenarnya K-map ni kalau kita ni maknanya dia lipat dia bersambung macam ni. So kita boleh katakan dia bersambung macam ni lah. Antara 00 dengan 01, okey dia bersambung macam ni. Dia sebenarnya bersambung lah. So kalau daripada segi untuk part C dengan C, okey dia bersambung macam ni. Dia bersebelahan. Sebenarnya dia adalah bersebelahan. So maknanya kalau untuk CD ni 00, okey 00 dengan 01 ni. So 11, 01 dengan 11, 11 dengan 10, okey. So antara 10 dengan 00 yang ni. So nanti dalam kenapa dia buat susunan macam ni, lepas tu lagi satu bila kita buat mapping dia, mapping into the K-map, nanti bila kita nak dapatkan dia punya boolean expression, lagi senang lah menggunakan kaedah yang ni. Okey. So dia ada certain rules yang kita kena follow untuk mapping dalam K-map. So paling senang kita boleh rujuk kalau nota yang saya bagi tu, rujuk dia punya rules dia dalam slide 49 Okay, dia punya rules dia rules need to follow. A group must contain either 1 cell, 2 cell, 4 cell or 8 cell or 16 cells. So maknanya yang ni kita panggil satu cell Yang ni kita panggil satu cell. Yang ni kita panggil satu sel. So kalau mapping dia mesti satu sel, sama ada dia satu sel ataupun dua sel, ataupun dia boleh jadi 4 sel, ataupun dia boleh jadi 8, ataupun paling besar sekali dia boleh jadi 16. So ini adalah untuk full input K-map lah. So kalau untuk 3 input K-map dia cuma ada 8 sel saja. So paling besar saja paling besar dia akan dapat 8 sel sajalah paling banyak. Okey. So kalau kamu untuk satu sel ni, untuk sel yang satu ni, so expression dia kamu akan dapat dalam bentuk 4 variable. Dia mesti ada A, B, C, D. Kalau untuk dua sel, expression dia kamu akan dapat 3 variable lah. Sama ada A, B, C, B, C, D, A, C, D and so on lah. Tapi dia mesti ada 3 variable kalau untuk 2 sel. So kalau untuk 4 sel ni kamu akan dapat 2 variable. Contohnya AC ataupun AB
AD, BD dan seterusnya lah. Dia punya keberangkalian dia tengoklah, dia mungkin A bar, C bar. Kalau untuk 8 sel ni, untuk 8 sel, okey, dia punya variable dia mesti cuma ada satu saja. Sama ada A bar, B, B bar, C bar, C, D bar, D, and so on. So kalau untuk 16 sel ke semua sekali, semua katakanlah contohnya semua dia punya K-map dia semua satu kan. So dia punya 16 sel maknanya kamu akan dapat dia punya Z tu sama dengan 1. 1. Maknanya sebab semua ni satu kan, 1 sampai 16. So dia dapat 1 lah. Okey. Contoh okey, kita bagi contoh untuk saya bagi contoh, lepas tu kita akan terangkan dia punya rules dalam nak mapping ke K-map ni lah. Contoh katakan 1 1 1 1 1. Okey. So dia punya rules yang kamu kena follow, kamu kena groupkan semua. Kamu kena groupkan ke semua satu dalam K-map ni lah. Okey, kalau contohnya ni, kamu kena mappingkan lah satu ni. So ni paling besar, grup paling besar dan dapatkan grup paling besar lah. So grup paling besar kamu boleh dapat adalah, kita boleh dapat 4. Okey, satu ni. Tinggal satu kan. So sama ada kamu boleh buat dia mapping dia sebagai satu pun boleh. Tapi sebenarnya dia tak berapa tepat lah. Sebenarnya bila ada grup macam ni, kamu boleh grupkan dia dengan sebelah dia. Bersebelahan dengan dia, okey, 2. So yang ni lagi tepat lah. So kalau kita tengok yang ni akan hasilkan 2 variable. Yang ni akan, kalau satu ni dia akan hasilkan 4 variable. So maknanya belum, not the simplest Boolean expression lah. Tapi bila kita groupkan dia dengan satu yang di sebelahnya, so dia akan dapat 3 variable. So yang biru ni 3 variable. So dia akan jadi lagi simple. Maknanya the simplest Boolean expression lah. Okey, so yang ni dibenarkan lah. Maknanya dalam segi rule, sebab sini kita panggil, bila kita groupkan yang untuk dua ni walaupun dia ada overlapping, yang ni kita panggil satu ke sini, kita panggil overlapping. So yang ni overlapping, tapi dia still lagi ada non-common one. Maknanya kat sini ada lagi satu yang maknanya yang tak digroupkan ke grup-grup yang lain. Okey. So dalam contoh yang ni, okey, yang ni kita boleh keluarkan dia punya expression dia. Expression dia Z sama dengan, so untuk yang 4 ni, so cara dia yang paling senang. So kita tengok dia punya vertical dengan horizontal lah. So kalau ini untuk A dengan B, part dengan A, B ni kamu cari kan. Kalau untuk 2 ni, so 2 ni 2 sel kan. Ni yang sel yang ni. Maknanya 001 dan 11. Kamu cari yang mana yang sama satu dia. Yang mana yang sama, yang bari sama lah. So kalau case ni 1 kan. So 1 ni adalah untuk ni A, ni adalah untuk B, variable B, so B. So untuk part yang untuk C dengan D ni pula, okey, dia ada dalam grup pada 01 dan 11. Kamu cari yang mana yang sama. So 0 dengan 1, yang untuk C ni 0, tapi yang kat sebelah sini 1. Yang ni adalah D dia sama. D dia adalah sama. So dia akan jadi BD. B.D. Okey, B.D. Okey, yang untuk yang di sebelahnya pula, okey, satu ni dia ada dua sel. So kita akan tengok, okey, dia cuma ada dekat sini sel yang ni kan. So dia akan pergi kepada 01. So kita akan tambah lah, sebab dia dalam bentuk SOP, tambah. Sebab yang ni 0111 ni pada 01 punya term. So maknanya A bar dot B. Kemudian yang bahagian part C dengan D ni, okey, dia ada yang C dia adalah sama kan. So dot C. So ini dia punya expression, Boolean expression yang kamu dapat untuk case yang ni lah. So kalau katakanlah, kalau kita tengok, kalau kita cuma mappingkan satu ni saja, satu sahaja, so kamu akan dapat Z sama dengan B.D tambah dengan yang ni adalah
A bar dot B dot atas ni C dot D bar. So kalau kita comparekan dua ni, kita akan dapat yang bahagian atas ni lagi simple daripada bahagian bawah, lagi ringkas lah daripada bahagian bawah. Sebab yang ni cuma ada 2 variable, 3 variable, ni ada 2 variable, ni ada 4 variable. So bila makin banyak variable, maknanya dia punya expression dalam tu is not the simplest boolean expression lah. Okay. Okay, kita akan sambung sebentar lagi.